Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah Taala pada pagi ini dalam perjalanan pergi kerja ke ataupun sedang berehat kat rumah ke, ataupun hantar nak pergi sekolah ke, ataupun dah hantar nak pergi sekolah ke dalam perjalanan ke, mudah-mudahan dapat bersama ikut program saya di TikTok dan juga Facebook. Kerana tajuk yang saya nak bawa pada pagi ini adalah dalam kerangka kita untuk pencapaian kualiti takwa sebagai seorang yang berpuasa. Kerana Allah telah menjanjikan dalam ibadah puasa yang kita lakukan, usia ayat 183 surah Al-Baqarah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu ibadah puasa, yang dengan ibadah puasa itu kalau kamu melakukannya maka kamu akan dapat ketakwaan, kamu menjadi orang bertakwa. Ya yang mulia Raja Zain, Fitri Osman, Ahlan Salan, XYZ, Risah Saiman, Ahlan Salan semua. Bagi tuan-tuan perempuan yang rahmati dan dikasihi sekalian di mana saja berada, kalau dapat ambil manfaat ini untuk di-share kepada tuan-tuan kita, kerana topik ini penting sangat bagi menjadikan kita orang bertakwa. Kalau tidak, puasa yang berlalu itu sama saja dengan yang kita pernah tempuh sebelum ni. Umpamalah tuan-tuan, kalau saya bayangkan pada tuan-tuan ada sebuah universiti terkemuka, apalah nama yang diberikan, apalah universiti tertentu lah, maka kita bertemu seorang yang datang daripada universiti tersebut. Tanya, tuan dari mana? Oh, saya dari universiti sekian-sekian. Oh, berapa lama kat universiti itu? Maka dia pun jawab, saya kat universiti 10 tahun. Oh, dalam hati kita fikir 10 tahun. Kalau 10 tahun ni, degree 5 tahun, master lagi 3 tahun, PhD 2 tahun. Oh, agaknya dia ada doctorate kot. Budak Garam, Muhammad, Al-Salan, Nobody, Fazlan, Rahmat. Terima kasih kerana share video ni, live ni kepada teman-teman yang lain. Topik ni penting untuk sama-sama kita hayati. Khadijah Abdullah, Zamri So'od. Maka tiba dia menjawab, tak Ustaz, saya pergi kat universiti tu, saya bukan belajar, saya tukang masak. Kita bukanlah menghina profession tukang masak. Tukang masak tu besar fadilatnya, kerjanya bagi orang makan kan. Tapi yang kita maksudkan kerana dia masuk ke universiti tersebut bukan dengan kriteria kualiti yang melayakkannya menjadi student kat situ. Dia masuk, orang lain masuk, student masuk, dia ada qualification. Contohnya dia ada diploma ke, atau dia ada SPM ke, maka melayakkan dia untuk masuk ke Menara Gading itu dan grad sebagai seorang profesional dalam bidangnya. Tapi tukang masak ni tak, dia masuk kerana dia dijemput untuk masak, ataupun dipilih, ataupun terpilih, ataupun meminta kerja dan dapat gaji sebagai tukang masak kat universiti. Maka dia melalui 10 tahun itu sebagai tukang masak, tak ada peningkatan pun dari sudut ilmunya. Maka bandingan yang saya kemukakan untuk tuan-tuan mudah faham ni, saya tidak menghina profession tukang masak. Sekali lagi saya tekankan Nafisha Osman, ramai orang masak pada ini, mereka bagi kita makan, alhamdulillah. Tak, maksudnya yang dikehendaki analoginya untuk kita faham, Ferdiah ya, Saran Awang Treasure, Awang Treasure, Raja Kucing, Raja Kucing pun ada, Big Bob, Roslin Ahmad. Tujuannya adalah untuk kita mudah faham, iaitu ada orang yang memasuki sesuatu institusi, dia tidak memiliki kelayakan, maka keluarnya sama saja seperti sebelumnya. Maka demikianlah orang memasuki institusi Ramadan, dia tak ada peningkatan diri, tak ada persiapan, tidak ada kualiti yang melayakkannya untuk ada peningkatan itu. Akibatnya dia keluar sama seperti sebelumnya, tak ada peningkatan pun. Ibarat orang pergi haji tu, dia spend duit so much money untuk buat ibadah haji, sepatutnya dia pulang haji mabrur, ada perubahan, tapi tak, pulangnya sama saja. Mungkin lebih teruk lagi. Jadi itu tanggungjawab kita untuk kita terang kepada umat Islam bahawa antara proses kita untuk menjadi orang bertakwa mengikuti Nabi SAW ini, ya Aziz Ahmad, Ahlan Sahlan, barakallahu fikum. Terima kasih kerana share teman-teman Jeffrey Ahmad, hai, Nanish, Ahlan Sahlan semua keteka. Allahu Akbar. Rosi Ahlan Sahlan. Jadi kita baca semula ayat ke-78 surah Al-Isra. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, inilah antara tafsir yang terbaik untuk tuan-tuan miliki. Mudah faham, mudah amal, mudah baca. Mudah baca, mudah amal, mudah faham. Mudah baca, mudah faham, mudah amal. Tafsir Ibn Katsir yang telah kami terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah, buat kali pertama tafsir Ibn Katsir dalam bahasa Melayu lengkap. Siti Nafisha Al-Wasalan, ya Azul Mara, Muhammad Faiz Al-Wasalan semua. Ayat 78 surah Al-Isra, jilid yang kelima, muka surat 374.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam salat tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu tempat yang mulia. Saya terangkan semalam bahawa maksud tempat yang mulia ni terbagi kepada dua. Andai kita tujukan kepada Nabi SAW, Adam Daniel, Robbie, Republic, Arman, Ahlan semua yang hadir, Masjid Sidasha. Kalau kita tujukan kepada Nabi SAW, maka itu adalah tempat yang dicemburui oleh semua manusia, yang tak ada seorang pun Nabi menggapainya melainkan Nabi kita SAW dalam hadis yang panjang. Ketika mereka semua berhimpun di padang mahsyar dan perlu menenggelami mereka sampai ke tahap telinga mengikut kepada dosa yang mereka lakukan di dunia dahulu, iaitu manusia ni, maka berlanjutanlah tempoh itu menunggu dan menanti. Tapi bagi orang beriman, mereka merasakan tempoh penungguan itu ibarat waktu sembahyang saja di antara maghrib dengan isyak. Lama tak maghrib dengan isyak? Tak lama kan? Kita berada dekat masjid menunggu waktu isyak, setelah kita buka kat masjid, tunggu je nak masuk isyak. Tapi bagi si kafir, menantikan waktu itu memang berpeluh, bergelumang, tenggelam di dalam kubur, dalam peluh masing-masing kerana dosa yang diperbuat ketika berada kat dunia. Itulah masa kat dunia lu selalu menghina umat Islam dan sebagainya. Ya, ini kita rasa sedih kerana umat Islam pun tak sayang pada pendakwah mereka. Apa nak buat? Maka orang jahil diberi peluang untuk bercakap sebanyak-banyaknya. Orang alim disekat, ditahan. Inilah dia akhir zaman, tuan-tuan boleh kawan sekalian. Cakap akhir zaman senang, tapi apa tindakan kita? Kena tindakan tau, sebab besok akan ditanya oleh Allah SWT. Ya, ibarat cerita Israeliat itu ketika Nabi Ibrahim dibakar, datanglah burung pipit untuk cuba memadamkan api yang bakar Nabi Allah Ibrahim. Alladzina idza qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iaitu orang beriman ni bila mereka datang untuk mengatakan kepadanya, jaga-jaga engkau, manusia semua nekan engkau, manusia akan bertindakan pada engkau, manusia akan menghentam engkau. Jawapannya, cukuplah Allah sebagai penjaga dan juga pemelihara aku. Ini ayat berkaitan dengan peristiwa berlaku pada zaman Nabi Ibrahim, iaitu baginda dibakar, dan kepada Nabi kita ketika dikepung dalam perang Ahzab. Tapi orang beriman ni mesti lakukan sesuatu lah. Dalam kisah-kisah Israeliat dan Hamidah yang sampai kepada kita, betapa burung pipit pun cuba untuk memadamkan api yang bakar Nabi Allah Ibrahim. Ya, Syafiq Husni, Alhamdulillah, barakallahu fikum. Lama tak jumpa Aimi, Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih semua yang mulia Syarifah. Ya, Azhar, Marina, semua yang hadir pada pagi ni. Jadi kita kena ada tanggungjawab lah, ada peranan yang sepatutnya. Jadi kembali kepada ayat ni tadi, kalau ia merujuk kepada Nabi SAW, maka itu kedudukan Nabi yang tidak diragui oleh sesiapa pun. Yang kita doakan selepas azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imati Muhammadanil wasilatu wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyata fi'a wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'adtah. Kedudukan yang mulia yang dijanjikan oleh Allah kepada Rasulnya SAW, itulah untuk mempercepatkan Haji Hushim Alhamdulillah, guru kita semua, kaunselor, barakallahu fikum, jangan hadir. Jadi ayat ini adalah berkaitan dengan tanggungjawab kita kalau kita baca untuk diri kita, dan sememangnya untuk diri kita, kerana kaedah dalam pentafsiran Quran ialah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Asrul Fendi aku Irwan Alhamdulillah, ya. Kita baca Quran, kita jangan bataskan, jadikan makna Quran itu terhad pada waktu penurunannya, nanti kita rugi. Kita kaitkan ayat itu dengan diri kita, barulah ia akan berkesan. Kerana ayat ini memang turun untuk diri kita. Liunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Turunnya Quran ini untuk pedoman orang yang hidup, bukan orang telah mati. Ialah dibacakan juga untuk si mati, moga ada pahala untuknya, diampunkan dosanya. Bagi kita yang hidup kena amalkan. Jadi ini adalah sebenarnya ayat dituju kepada kita. Siapa yang bangun tahajud, maka Allah akan muliakan dia. Kemuliaan ni very subjektif lah. Kalau kita ni mata duitan, kebendaan, kita akan selalu sebut kemuliaan ni makna pangkat tinggi, gaji besar, berniaga, berjaya. Tak, bukan itu. Sebenarnya kedudukan yang mulia di sisi Allah ni, jom kita tengok sama-sama apakah yang dimaksudkan. Ya, jadi iaitu apa yang disebut di sini oleh para ulama tafsir. Lihat tuan ya, iaitu satu daripadanya merujuk kepada seperti disebut dalam tafsir-tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Qasimi. Ini adalah maknanya satu kelegaan, kecukupan, kebahagiaan, keseronokan dalam hidup, ketenangan, jodoh yang baik-baik, rezeki yang mulia, cukup tak minta-minta kepada orang,
Raja kucing. Jadi maksud Mahmud ini perkataan macam Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad dipanggil dengan Muhammadun, maknanya yang terlalu banyak pujian untuknya. Jadi Mahmud ni maknanya benda-benda yang baik-baik lah dalam hidup ni. Tak kala orang rasa tak cukup-cukup pendapatannya, padahal gajinya sampai 6 figure, 6 angka, tapi rasa tak tenang juga, tak cukup juga, tak secure juga. Kita yang gaji tak berapa sen ni pun cukup, boleh jaga ibu, boleh infak untuk masjid dan sebagainya, punya peluang banyak untuk sembahyang berjemaah. Inilah kedudukan yang mulia hasil daripada qiyamul lail yang seseorang itu lakukan. Itu sebab semalam saya ada jelaskan kepada tuan-tuan, dikemukakan dalam Ihya Ulumuddin sebagai contohnya. Apakah caranya kita nak boleh bangun malam supaya dapat kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah SWT ini. Kalau contoh yang diberikan semalam, saya berikan kepada tuan-tuan, kalau seorang majikan itu menjanjikan untuk kita satu pulangan keuangan, kebendaan dan majikannya seorang yang baik, yang jujur, yang budiman, yang pemurah, dan semua orang menyebutnya dengan kebaikan, kita bekerja dengan dia, kita pun tak ada pilihan nak pergi kerja tempat lain, maka dia pun janji pada kita, Mat, kalau kau kerja betul-betul kan Mat, kau datang pukul 8 pagi, kau buat kerja tu, kau siapkan paper, report pada waktunya, maka nanti dalam hari nanti aku bagi kau kereta, kau pakailah kereta tu Mat, kau jangan kira kereta apa, Proton ke, kereta luar ke, kereta apa ke, ni majikan janji pada kita. Jangan majikan itu seorang yang jujur, amali. Terbukti banyak orang mendapat kebaikannya, yang bukan pekerjanya pun mendapat kebaikannya. Allahu Akbar. Tentulah kita yakin kan, dan kita tak ada pilihan nak pergi kerja mana lagi, umur dekat 50 tahun. Kita pun bersungguh-sungguhlah kerja yang ini, kerana menjanjikan pulangan diberikan dan telah terbukti ramai orang memperolehinya. Itu majikan manusia. Entah esok lusa dia mati pun tak dapat penuhi janjinya walaupun dia berkata benar, penggantinya belum tentu lagi kan. Ini kan pula Allah SWT. Jadi Al-Imam Al-Ghazali bandingkan ini Allah SWT yang beri kepada anda mata, telinga, fikiran, kesihatan, keluarga, segala nikmat. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, anda minta macam-macam diberi kepada anda. Tidakkah anda rugi kalau anda tak percaya pada janji tersebut? Maka ini janji Allah Ta'ala. Orang bangun malam sebagai ibadat tambahan. Yang lain tu kita terangkan bahawa salat fardu tu ibarat dalam kita berniaga adalah modalnya. Kalau kita spend untuk berniaga itu sebanyak 100,000, hujung tahun dapat 100,000 juga. Alamak, pulang modal je, penat semua tak kira lagi, hidden cost tak kira lagi. Maka kita pun rasa alamak, macam ni je dapat, Allah setakat redha. Tapi kita tentulah dalam perniagaan nak dapat lebih bonus. Maka ibadah malam, salat malam ni merupakan ibadah yang paling Nabi kita SAW suka. Kalau Nabi suka, menandakan ada kebaikan yang sangat banyak padanya. Jadi Ramadan datang seperti yang kita gambarkan merupakan satu madrasah, satu bengkel yang bertujuan untuk mengupgrade diri kita. Kerana 11 bulan yang lalu yang kita lalai reka dan sebagainya. Dan kasih sayang Allah SWT ini kepada kita 30 hari ni pun bukan solid 30 hari. Kalau kita ambil 30 hari, beri penumpuan pada hari-hari akhir Ramadan, 10 hari terakhir. Kalau tak mampu juga, cari hari-hari yang tertentu dalam Ramadan yang terakhir, iaitu hari-hari witir, kata Nabi, taharau ala utar min awashir Ramadan, atau kama qala Rasulullah. Kalau tak mampu juga, jaga sembahyang isyak, jaga sembahyang subuh berjemaah, dan ambillah peluang untuk solat tarawih bersama dengan imam sampai imam beri salam. Ya, orang muda, karisma, assalam, Syakir Azharinuddin, ya, Haji Hamidah, semua yang dimiliki Allah SWT di TikTok dan juga di Facebook. Jangan bila sampai 8 rakaat tu belum menderu keluar. Ya, akhirnya sekarang belum sampai separuh Ramadan, tinggal di setengah masjid, tinggal satu saf je. Saf tu pun bukan panjang sangat pun, mungkin satu orang pun tak sampai. Allah, sedihnya kita tengok. Dua malam pertama dulu belum orang datang sembahyang. Ini dah masuk, baru masuk sepertiga yang awal pun dah terkorban ramai. Kat mana mereka ni? Yang kita bimbang duk tengok, duk kat kedai kopi, duk bersembang-sembang nanti lepas Ramadan lah tuan-tuan. Ya, tak cukup-cukup ke apa yang kita dapat rezeki, bagilah penumpuan sikit untuk Ramadan. Ya. Jadi yang sebenarnya kata para ulama kan, bila kita ni reka dan lalai, sedangkan janji yang Allah berikan macam majikan tadi kita umpamakan, tamsilkan untuk mudah faham. Kalaulah majikan itu jujur baik, orang semua tahu kebaikannya, berkata kita yakin, kenapa dengan Allah yang telah beri pada kita banyak kelebihan ni kita tak yakin? Manalah silap kita tuan-tuan ni? Salahuddin Ahmad, Asmah Zain, Mariyati Ayub, Al-Wasalam semua. Manalah silap? Silapnya kerana tak bertaubat tuan-tuan. Tak bertaubat sungguh-sungguh daripada dosa-dosa. Jadi Hasan Basri pernah ditanya oleh seseorang, kenapa saya hidup sihat semua cukup tapi saya tak boleh bangun malam? Jawapan Hasan Basri, qayyadatka zunubuka ya ukhay,
Semuanya Salahuddin Ahmad. Semuanya yang menghalang kamu qiyam adalah dosa-dosamu yang kau perbuat, kau tak bertaubat. Jadi tuan-tuan, masih ada peluang untuk bertaubat sekarang. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan dimulakan sekalian, dalam pendekatan para ulama, contohnya seperti dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menerangkan perkara utama yang membantu kita untuk qiyamul lail adalah ikhlas kerana Allah Taala. Jadi Azaman Sulim, Alaihissalam, Faiz, Saudah, Afifah. Jadi perkara utama yang membantu kita untuk qiyamul lail adalah ikhlas kepada Allah Taala. Ikhlaskan diri kita. Bantulah untuk mengikhlaskan diri kita, betulkan niat kita balik semula. Nombor 2, an yastasyi'ir murid qiyamil lail anna Allah Taala yad'uhu lil qiyam. Hendaklah kita ada istisyar. Istisyar ni berarti kita menerbitkan dalam diri kita rasa syahdu, rasa gembira, rasa syukur kerana Allah jemput kita bangun qiyamul lail. Jadi mana yang saya bagi contoh semalam, kalau seseorang itu dapat fitri zaman Muhammad Nurul Sabah, nama orang Arab ni. Kalau orang kaya atau orang berkedudukan, orang popular, orang terkenal jemput kita pergi ke program tertentu melibatkan besar-besaran kena kahwin ke apa, kita pun bangga, kita seronok main lagi. Kita masuk kat media sosial, kita tunjuk bahawa aku ni orang penting, ada tempat ke hati dia, dijemput datang dengan Allah SWT. Bila Allah jemput kita, kita patut ada perasaan seperti itu. Tak perlu tunjuk pada orang lah, tapi kita sendiri yang merasakan, ya Allah syukur kau bangunkan aku awal, walaupun aku penat tidur malam tadi, lambat balik tarawih dah pukul 11:30 aku tidur, tapi kau bangunkan juga pukul 3. Ya Allah, tak ada nikmat lebih besar pada nikmat ni, syukur pada kau ya Allah. Macam tu Datuk Si Panglima, ahlan wa sahlan semua, Siti Asma, pukul 3 pagi pun ada join juga. Barakallahu fikum. Yang ketiga tuan-tuan, iaitu orang yang bangun qiyamul lail ini kerana dia mengetahui kelebihan qiyamul lail. Seperti saya bagi contoh juga semalam, kalau kita tahu ada jualan baju murah untuk akhir raya, berlumba-lumba kita pergi, tengok kualitinya bagus, tak pakai Bilal, pakai kawan baik pakai, kawan-kawan office pakai, kita pun tanya, ke mana kau beli ni? Semua jawab tempat yang sama, harga pun lebih kurang sama. Kita pun menderu-deru Sabtu Ahad, berlari kita pergi beli, kan tuan-tuan? Kerana kita tahu kelebihan itu. Maka demikian juga melibatkan Ramadan, kita mesti tahu kelebihan qiyamul lail dan ibadah dalam Ramadan, sehingga menyebabkan kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Tuhfah ala sahlan tuhfah. Cikgu Wafi, barakallahu fiikum cikgu. Dalam hadis mengatakan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu salati ila Allah salatu Daud wa ahabbu siyam ila Allah siyamu Daud kana yanam nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Sebaik-baik qiyam adalah qiyam yang Allah paling suka, qiyam Nabi Daud. Bagaimanakah qiyam Nabi Daud itu? Baginda tidur separuh malam, bangun sepertiganya, dan tidur pula seperenamnya. Kalau kita bagikan malam itu kepada 6 jam, mula pukul, katalah pukul 11 12, 1, 2, 3, 4, 5 6 jam kan. Maka Nabi Daud tidur 3 jam yang pertama, kemudian bangun 2/6 yang berikutnya, tidur 1/6 yang terakhir. Nampak tak? 3/6 tu 1/2 lah kan, dan 2/6 tu 1/3 lah kan. Kemudian 1/6 yang akhir itu tidur balik semula untuk menghilangkan kepenatan. Kalau kita tak mampu nak tidur kerana dah masuk waktu untuk sahur, mungkin pukul 8 pagi ke 8:30 pagi boleh berehat sekejap, boleh qailulah sekejap. Qailulah itu maksudnya tidur sebentar pada waktu siang bagi membolehkan kita regain power balik semula, dan supaya kita dapat qiyam pada malam berikutnya. Ini merupakan sunnah Nabi SAW. Baik, jadi tahu kelebihan qiyamul lail ini. Bila saya pernah bacakan hadis ini kepada tuan-tuan, iaitu hadis dalam Targhib Tarhib oleh Imam Munziri, Allah berfirman kepada para malaikatnya, ayya malaikati unzuru ila abdi sara min firashihi wa wita'ihi wa min baini hayyihi wa ahlihi ila salati raghbatan fi ma 'indi wa syafaqatan mimma 'indi. Rawahu Ahmad wa huwa hasan. Allah Taala berfirman kepada para malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hamba-Ku itu sanggup dia meninggalkan tilam yang empuk, waktu malam yang sejuk, meninggalkan isinya, keluarganya, untuk dia bangun sembahyang. Apa yang diminta tu? Dia tamakkan kepada apa yang ada di sisiku. Kita tamak yang ada pada manusia ni salah tuan-tuan, tapi tamak yang ada pada di sisi Allah itu bagus. Dua jenis tamak. Tamak pada harta salah, orang akan benci dengan kita. Tamak pada apa di sisi Allah, Allah sayang pada kita. Itu beza muamalah kita dengan Allah dengan muamalah kita dengan manusia. Urusan kita dengan manusia, jangan tamak apa-apa daripada mereka.
nanti orang akan benci dengan kita. Ambil betul ni tuan. Tapi kalau dalam urusan kita dengan Allah, urusan kita, pergaulan kita dengan Allah, jadikan ketamakan itu satu benda, tamakkan syurganya, tamakkan keampunannya, tamakkan maghfirahnya, tamakkan kelebihan-kelebihan yang diberikan olehnya. Ya, seperti kisah yang kita baca tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub AS ketika sedang mandi, tiba-tiba datang rama-rama patung kan, berterbangan. Tiba-tiba rama patung yang datang tengah baginda mandi itu tiba-tiba jatuh dan bertukar menjadi emas. Maka Nabi Ayub pun berlumba-lumba merebut-rebut emas yang jatuh itu. Maka Allah menegurnya, kata, wahai Ayub, kan aku bagi kepada kau banyak kelebihan, apa kau masih harapkan apa kau beri? Jawapan Nabi Ayub, wahai Tuhan, ini anugerah daripada engkau, bukan anugerah daripada manusia. Aku tahu anugerah daripada engkau, maka daripada engkau ini keberkatan, kebaikan, aku kena rebut. Gitu tuan ya. Tamakkan apa yang ada daripada Allah, bukan tamak yang ada pada manusia. Tamak pada manusia, nanti manusia akan benci pada kita. Okey. Jadi tuan-tuan, yang kelima, bagaimana membolehkan kita qiyamul lail lagi? An-nazar fi hali salafis salih fi qiyamil lail wa madal luzumihim lahu. Faqad kana salafu yataladzadzuna bi qiyamil lail wa yafrahuna bi ashad al-farah. Qala Abdullah bin Wahab, kullu maldzudhin nama lahu ladzatun wahidatun ila al-ibadah fa inna laha thalathu ladzatin idza kunta fiha wa idza tadhakkartaha wa idza utita sawabaha. Ya, salafus salih berkata bahawa sungguhnya semua benda yang enak itu, keenakannya, kelazatannya cuma terletak pada satu saja. Apa contohnya? Kelazatan kita untuk makan tom yam, makan habis cerita. Kelazatan kita pergi travel, habis cerita. Kelazatan apa lagi? Bagilah contoh keduniaan, semuanya akan tamat. Tetapi kelazatan dalam beribadah kepada Allah, kata Abdullah bin Wahab ini seorang ulama tabi'in yang terkemuka, ibadah kamu kepada Allah bila kamu lakukan, kelazatannya terletak pada 3 perkara. Beza daripada benda-benda bersifat keduniaan. Kelazatan benda yang bersifat keduniaan ni sebentar saja. Kereta mewah kau pakai, kemudian dia pun obsolete, datang kereta yang baru, habis cerita. Komputer, apa saja sebut, semuanya satu saja. Tapi kelazatan beribadah pada Allah terletak pada 3 perkara. Yang pertama, idza kunta fiha, ketika engkau melakukannya, engkau saja yang tahu. Idza tadhakkartaha, bila engkau teringat tentangnya. Dan yang ketiga, wa idza utita sawabaha, nanti ke akhirat bila engkau diberi pahala, ditunjukkan kepada engkau kebaikan amal saleh yang kau lakukan itu dijelmakan menjadi anugerah oleh Allah, barulah engkau perasan Allah 3 kali nikmat tak berhenti-henti. Ya, kelas pengajian hubul ilm. Barakallahu fikum. Syuhada syakirin. Ejakan betul kan syakirin tu syuhada Syakirin, shin alif kaf ra ya nun, syakirin ya. Jadi begitu juga berkata Yazid Raqashi, bituli tahajjud taqarra uyunul abidin wa bituli dhama tafrahu qulubuhum 'inda liqa'illah. Berkata Yazid Raqashi, seorang ulama yang terkemuka tasawuf ahli sufi yang hebat ini, dengan banyaknya tahajud, hati akan menjadi tenang. Dengan selalu berpuasa sunat, hati itu menjadi gembira ketika bertemu dengan Allah SWT. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bayangkan kita rindu kat ibu kita masa kita belajar universiti kan. Balik raya, gembiranya jumpa ibu-ibu lah, masak apa yang kita nak. Kita pun teringat kenangan bersama dengan ibu selalu. Maka orang yang berpuasa, kegembiraan yang paling besar bila mereka dimasukkan ke syurga dengan pintu namanya Rayyan, dan kemudian berjumpa dengan Allah SWT. Terbalas segala, terjawab segala kesusahan yang mereka lalui ketika berpuasa dulu-dulu kat dunia. Kata Mukhalid bin Husain, man tabahtu min al-lail ila asabtu Ibrahim bin Adham yadhkuru wa yazkurullah wa yusalli. Faqtamu zalika summa ta'azza bi hadhihi al-ayah. Kata Mukhalid bin Husain, aku setiap malam bila aku terkejut, aku mendapati Ibrahim bin Adham sedang mengingati Allah dan bersembahyang. Ini anak murid dia, sahabat baik dia. Lalu aku pun merasa sedih kerana aku tak dapat nak buat macam dia. Benarlah Allah berfirman, zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Allah itu maha luas pemberiannya. Wa qala Abu Asim An-Nabil, kana Abu Hanifah yusamma al-watad li kathrati salati. Abu Hanifah dipanggil watad. Watad ini maknanya satu gunung, tuan-tuan. Satu banjaran. Watad ni tahu. Kenapa ya? Kerana Abu Hanifah ni antara kelebihan dia, ibadah dia kepada Allah banyak disembunyikan, terutamanya qiyamul lail. Ya, bukan kita boleh tunjuk pada orang pun. Boleh malam sembahyang buka kamera tu terang, tunjuk gambar tengah tahajud, program tahajud, jalan bangun tahajud, habis amalan tak guna di sisi Allah Taala.
Jadi keindahan qiyamul lail ni terletak pada keikhlasanmu, kerana kau bangun hanya untuk bertemu dengan Allah, bukan untuk pujian sanjungan manusia. Wahai saudara Ayati Azim Yusof, masalah semua yang hadir, terima kasih kepada syekh teman yang lain. Penting tahu benda ni, kenapa kena bangun malam. Saya memberikan panduan tuan-tuan, bukan saya orang terbaik, bukan tuan-tuan. Kita nak sama-sama mengajar ya. Doktor tu menyampaikan kaedah untuk jadi sihat, walaupun doktor tu sakit juga, mati juga dia. Begitu juga orang ada ilmu, sikit-sikit sampaikan, walaupun dia belum dapat beramal dengan ilmunya. Kerana kalau semua orang mengatakan, saya belum beramal lah, macam mana saya nak sampai kepada orang? Ini perkataan yang paling disukai oleh syaitan. Kerana siapa saja ada kekurangan. Saya sampaikan, bukan saya cerita pada tuan-tuan saya yang terbaik tahu. Cerita panduan yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ni. Yang silap faham tuan ya. The Rates, Al-Wasalan, Syafiq Ali, barakallahu fikum ya. Semalam saya janji kepada tuan-tuan, ada seorang tabi'i yang terkemuka bernama Silah bin Asyam radhiyallahu anhu. Silah bin Asyam ni dengan isterinya memang kaki qiyamul lail. Bangun pagi-pagi lepas subuh tuan-tuan, beliau berkata tak ada waktu lebih indah daripada waktu malamnya. Dan waktu malam dapat bertemu dengan Allah, waktu siang bertemu dengan manusia. Dengan manusia ni banyak hilahnya, belum tentu apa yang dicakap itu betul. Tapi kalau berjumpa dengan Allah, semua yang Allah cakap itu benar. Kalau belum terlaksana, bukan menandakan dia mungkir, tapi menandakan hikmah ilmunya, kebijaksanaannya yang mengkehendaki perkara itu dilambatkan. Allahu Akbar, hebatnya tuan-tuan ya. Silah bin Asyam ni terlibat dengan banyak pembukaan sehingga ke Kabul, ke daerah, ke Asia Tengah. Dan seperti biasa, banyakkan malamnya adalah qiyam. Tentera semua tidur, dia pun ambil tempat tidur. Orang semua tidur, dia bangun, dia pergi cari tempat yang jauh daripada orang untuk bermunajat kepada Allah. Itulah kelakuannya sahabat malam. Itu diperhatikan oleh seorang anggota tentera yang berada di pos kawalan yang tinggi. Nampak ni Silah dah ni, pakai cahaya sikit ni Silah dah ni, mereka tahu dah. Silah bin Asyam ni doanya mustajab. Kalau diminta supaya hujan turun, Allah turunkan. Kalau diminta supaya tentera Islam menang, Allah menangkan. Kalau diminta supaya hujan stop, Allah stopkan, berhentikan. Silah bin Asyam, nama lelaki ya, bukan perempuan ya. Tak semestinya berakhir dengan tak maruta itu perempuan tahu. Muawiyah contohnya, Talha kan lelaki tu. Mughirah, Maisarah, orang Melayu Maisarah ni perempuan kan. Sebenarnya Maisarah tu lelaki ya. Talha, Syu'bah, ini nama lelaki semua. Silah, Sad, Lam, Ta, Silah, Silatul Rahim Putra Aduka. Ketika beliau sembahyang itu, kata penjaga di pos tinggi itu, Silah pun tak perasan dia mati kan. Dia diperhatikan dia jauh. Dia bangun sembahyang, baca di surah yang panjang-panjang, lama qiyamnya. Waktu malam lebih digalakkan kita untuk panjangkan qiyam. Qiyam tu panjang. Waktu siang digalakkan kita panjangkan sujud, kerana itu lebih dekat dengan ikhlas. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' beza di antara qiyam dengan sujud. Baik. Ketika dia sedang sembahyang itu, tiba-tiba datang 4 belang harimau Asia Tengah ni, harimau Siberia ni besar tuan-tuan, beratus kilo beratnya, lebih berat daripada lembu. Datang mengaum dengan kuatnya tuan-tuan. Silah sedang sembahyang, dia tidak peduli, dan memang dia tak perasan nikmat yang sedang dilalui dalam sembahyang itu melupakan kepada segala nikmat dunia yang dia ada. Sembahyanglah dia semau-maunya. Lama harimau tu tunggu jadi tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam kucing yang kita sayang duduk tepi kita waktu sembahyang kan. Tuan yang bela kucing tahulah makhluk Allah yang mulia ni, yang bersih. Maka Silah bin Asyam akhirnya namatkan sembahyangnya, dan dia pun beri salam, dan dia pun terkejut melihat harimau dari sisinya. Dia pun seperti terkejut, berapa lama binatang itu tunggu kat sini. Dan binatang itu lebih terkejut daripadanya kerana melihat dia tenang saja seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Tuan-tuan, maka Silah bin berkata dengan harimau itu dengan bahasa Arab yang fasih. Tentera atas pos keselamatan itu pula yang kecup perutnya melihat keadaan berlaku. Apa nak berlaku ni, apa nak buat. Aku seorang diri kat pos ni, macam mana aku nak selamatkan Silah. Tapi tak apalah, dia wali Allah. Dan benar-benar yang berlaku itu, Silah berkata kepadanya, kepada harimau itu, harimau, kamu adalah makhluk Allah, kamu ada banyak makan dalam hutan sana, jangan ganggu aku. Kami tentera Allah sedang berehat, besok kami ada misi penting untuk pembukaan negara berdakwah. Pergilah kau balik, wahai Pak Belang, dalam hutan ada banyak makanan untuk jangan ganggu kami. Harimau itu pun bangkit mendengar kata-kata Silah itu, memahaminya, dan pergi dalam kegelapan malam mengaum dengan sekuat-kuatnya. Tuan-tuan, harimau ni kalau kita jumpa kat zoo tak ada apa tau. Tapi kalau kita dalam hutan, seorang diri dengar ngauman harimau ni, berjatuh bulu kat badan tu tuan-tuan.
Satu makhluk yang sangat luar biasa ni, menakutkan. Lompatnya berapa kaki dia boleh lompat, berapa meter dia boleh sampai lompatannya, tuan-tuan. Tengok wali Allah ini sembahyang malamnya sangat syok, dia khusyuk dia, tuan-tuan. Ibarat seseorang kita sedang tengok media sosial yang tengok dia tak peduli orang keliling. Kadang isi pun kita tak perasan dalam mata. Yang bimbang perasan kat isi orang pula. Tuan-tuan ni. Jadi inilah dia masalah yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita tak rasa seronok berjumpa dengan Allah. Kita rasa macam berat, macam batu atas kepala. Bila nak lepaskan ni? Jadi kalau kita baca kisah para ulama, contohnya Al-Alama Ibn Abdul Hadi yasifu Syekhul Islam, seorang anak murid menceritakan tentang gurunya, wa kana fi lailatin munfaridan an-nas kulluhum khaliyan bi rabbih dhari'an muwaziban ala tilawati Quran mukarriran li anwa'i ta'budat al-layliyah wa an-nahariyah, wa kana idza dakhala fi salati tarta'idu fara'isuhu wa a'dha'uhu hatta yamila yamnatan wa yasratan. Dan begitu juga Ibn Rajab menceritakan tentang gurunya, wa kana dha ibadatin wa tahajjudin wa tuli salatin ila al-ghayatil quswa wa lam ushahid mislahu fi ibadatihi wa ilmihi bil Quran wal hadis wa haqa'iqil iman. Kelebihan orang berilmu ni, tuan-tuan, pada qiyamul lailnya. Kerana qiyam itu akan meletakkan dirinya lebih mulia dan juga lebih tinggi daripada mana-mana manusia lain. Dan masaknya ilmu seseorang itu banyak bergantung kepada waktu ketika dia khalwah ataupun dia bermunajat kepada Allah pada waktu malam. Ibn Hajar menceritakan tentang gurunya Al-Hafiz Al-Iraqi, wa kad lazamtuhu falam arahu ta'ka qiyamul lail bal sar lahu kal ma'luf. Kata Ibn Hajar yang terkemuka dengan kitabnya bertajuk Fathul Bari itu, aku melihat guruku Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, aku bersama dengannya, aku tak pernah lihat orang yang lebih seronok dan mengalami kelazatan yang luar biasa. Aku tak mampu nak describe pada kamu. Kesungguhannya untuk melakukan qiyamul lail itu memang tak ada tandingan. Ternyata inilah makanan para ulama rohani. Kita perlu pada makanan sebagaimana tubuh jasmani kita perlu makanan. Makanan yang paling utama ni adalah qiyamul lail, tuan-tuan. Ada banyak lagi betul yang saya nak sampaikan, waktu tak mengizinkan. Moga kita dapat sambung lagi pagi esok dengan izin Allah SWT. Segala yang baik semuanya daripada Allah SWT. Segala kekurangan milik manusia, saya sebahagian daripadanya. Ampun maaf, tuan-tuan, kalau ada kata-kata yang melukakan perasaan tuan-tuan. Terima kasih kerana bantu saya sharekan video ni kepada umat Islam luar sana. Moga-moga dia menjadi jariah untuk kita. Kita tak mampu bercakap, tapi kita sampaikan kuliah-kuliah yang disampaikan oleh para ustaz. Pada hari ini, kenapa benda-benda mungkar itu mendapat tempat di hati banyak manusia? Kerana ramai tangan yang cuba memviralkannya. Tapi benda-benda agama ni, kita rasa macam tak berapa bertanggungjawab sangat untuk sampaikan. Padahal kita perlu memerangi perkara kemungkaran, tuan-tuan. Terima kasih Ana Said. Terima kasih semua Rumaiza. Terima kasih semua kerana lakukan doamu. Doa tuan-tuan mustajab sepanjang Ramadan ni. Terutamanya waktu buka nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua para wahidah. Terima kasih kepada Nuhayati Muhammad, Cikgu Ruhaya. Terima kasih The Rates. Encourage your viewers. Haziq Q. Terima kasih semua syuhada syakirin. Terima kasih kerana follow saya dan juga sampaikan video kepada teman lain. Terima kasih. Jumpa lagi waktu lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.